Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam. Jadi, sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, jom sama-sama kita menadahkan tangan untuk membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Okey, jadi pada hari ini Ustazah ada tunjuk dua buah gambar. Gambar ini menunjukkan suasana ketika hari raya. Jadi, Ustazah nak tanya, apabila kita menyambut hari raya, apakah aktiviti yang sering kita lakukan? Okey. Aktiviti yang biasa kita lakukan pada hari raya ialah aktiviti kunjung-mengunjung antara satu sama lain. Sama ada kita menziarahi jiran kita, nenek-nenek kita, ibu saudara kita atau sebagainya. Jadi apabila kita kunjung-mengunjung antara satu sama lain ni, kita akan sama ada kita akan menjadi tetamu ataupun kita akan menjadi tuan rumah. Okey. Jadi pada hari ini Ustazah akan Ustazah akan ajarkan kamu semua tentang satu hadis, iaitu hadis memuliakan tetamu. Okey. Hadis tersebut ialah berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abi Shuraih Al-Khuza'i anan Nabiyya qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Hadis ini bermaksud, dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okey, Ustazah baca sekali lagi. An Abi Shuraih Al-Khuza'i radhiyallahu anhu anan Nabiyya qala wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifah. Dan sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi, murid-murid semua perlu tahu berkenaan dengan tuntutan hadis yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Shuraih ini. Hadis ini menuntut kita supaya kita memuliakan tetamu kita. Jadi, kita wajib melayani tetamu kita itu kerana ia membuktikan kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Hukumnya adalah wajib. Wajib kita melayani tetamu kita dengan baik. Kerana itu akan membuktikan kita beriman kepada Allah dan hari akhirat. Okey. Maksud tetamu di dalam hadis berkenaan ialah orang yang diundang untuk menghadiri atau menziarahi sesuatu majlis. Okey. Antara adab menyambut tetamu yang pertama ialah menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira. Apakah maksud menyambut kedatangan dengan mesra dan gembira ini? Kita perlu menyambut dengan muka yang senyum dan gembira. Dan yang kedua ialah memberi salam dan bertanya khabar. Kita sebagai orang Islam, kita kena memberi salam, Assalamualaikum, dan bertanya khabar. Kamu ni apa khabar? Sihat ke? Kita perlu melayani tetamu kita dengan begitu. Okey, dan adab menyambut tetamu yang ketiga ialah menyediakan tempat yang bersesuaian dengan tetamu. Contohnya, gambar Didi memberi tempat duduk yang baik kepada rakan-rakannya. Contohnya kita bawa dia ke ruang tamu rumah kita.
Okey. Dan adab yang keempat ialah menyediakan juadah. Contohnya kita beri makanan yang baik-baik, bukannya makanan yang sudah basi. Jadi jika kita memberi makanan yang sudah basi, maknanya itu bukan adab menyambut tetamu. Dan yang adab yang kelima ialah memberikan layanan yang baik dan ikhlas. Kita perlu layan dengan baik, jangan bercakap kasar, nanti dia terasa hati. Jadi kita kena layan baik-baik, bercakap dengan baik-baik supaya dia merasa kita ni ikhlas menyambut dia sebagai tetamu. Okey. Dan apakah kepentingan kita, apakah kepentingan apabila kita menyambut tetamu dengan baik? Okey. Kepentingan yang pertama ialah ia merupakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kepentingan yang kedua ialah dapat menyemai kasih dan sayang. Apabila kita menyambut tetamu kita dengan baik, jadi kita dapat menyemai kasih sayang antara kita dengan jiran kita, antara kita dengan ibu saudara kita dan sebagainya. Dan yang ketiga, mendapat pahala. Okey, yang ketiga ini semestinya apabila kita melayan orang dengan baik dan orang suka dengan layanan kita, jadi kita akan mendapat pahala. Dan yang keempat, kita dapat mengeratkan silaturahim. Okey. Okey, rumusan daripada hadis tersebut, rumusan daripada hadis memuliakan tetamu. Hadis ini menuntut kita supaya menerima kedatangan tetamu, melayani dan memuliakan tetamu. Kita digalakkan melayani tetamu dengan baik kerana kedatangan tetamu membawa rahmat dan kebaikan. Okey, itu sahaja daripada Ustazah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.